Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزفرنا وقربتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء اصرف عنا هذا الوباء اصرف عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih lagi dalam penjagaan, yang masih lagi dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil aziz, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut, katakanlah ya Muhammad, qul la yusibana, tiadalah yang akan menimpa sesuatu itu akan hamba-hambanya, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa maulana, dialah yang menciptakan kita, dialah segala-galanya bagi kita, dialah yang mengawasi kita, dialah yang menjaga kita, dialah yang melindungi kita, maula. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah tempat berserah dan bergantung harap setiap orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah lah tempat kebergantungan kita 100%, tak ada yang lain. Bukan dengan masker, bukan dengan sanitizer, bukan dengan hand sanitizer dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, barang-barang yang disebut itu hanyalah wasilah, semata-mata sebagai jalan keselamatan sahaja. Tapi kalau kata Allah lana, apa yang Allah telah tetapkan kepada kita, kun fayakun, pasti akan berlaku. Telan macam mana sekalipun. Cumanya kaedah-kaedah pencegahan itu perlu dipatuhi lah. Perlu dipatuhi daripada masa ke semasa. Sekiranya arahan, benarlah arahan daripada pemimpin negara, daripada tuan-tuan agung sendiri mungkin, daripada menteri mungkin, untuk penutupan kelas-kelas agama, solat Jumaat, jemaah dan sebagainya. Jangan kita rasa kegusaran dan kekhawatiran, kerana itu merupakan arahan daripada ketua agama. Sekiranya salah pada pandangannya salah, maksudnya dia bagi pandangan yang salah dan sebagainya, maka kita sebagai rakyat tak berdosa, tak bertanggungjawab pun. Maka yang bertanggungjawab nanti ialah dia sendiri, Dulu yang Tuan-Tuan Agung, mereka yang terlibat. Sebab itu kita lantik dia sebagai ketua agama. Yang kita kata, aduh, tak boleh semuanya jemaah pula dah. Walhanya kadang-kadang tinggal juga, sakit perut kejap, sakit kepala. Tapi bila orang kata, tak boleh jemaah, tak malah tak boleh jemaah ni. Kita mudah mengalah lah. Aduh, semangat betul. Padahal jemaah pun untuk hari pun pergi. Betul? Alah, tak payah buat warak doa barakah lah. Maksudnya, kalau nak itu perintah, laksanakanlah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasulullah, taat pemerintah dalam hal yang tidak bercanggah dengan hukum agama. Adapun penempatan dengan masalah ad-darurah tubihul mahdzurah dan sebagainya,
maka sekiranya diwartakan dan sebagainya untuk tinggalkan sembahyang Jumaat, hatta tinggalkan harta benda, hatta tinggalkan kampung halaman pun kita kena ikut, kerana dia tidak percaya dengan agama. Jadi kalau kenyataan benarlah yang dikeluarkan petang tadi bermula 17 sehingga 26 Mac, segala aktiviti masjid surau, segala sembahyang jemaah dan juga sembahyang Jumaat di antara tarikh berkenaan tepat ataupun betul itu watikah daripada Tuanku Agong, maka kita wajib patuhi. Tapi di hujung barak itu ditulisnya diserahkan kepada kebijaksanaan negeri masing-masing untuk menentukan dia. Maksudnya negeri masih ada hak, cuma peringkat persekutuan sebagai Tuanku Agong, kalau betul lah kenyataan itu, kita ambil yang tular. Wallahualam, kadang-kadang macam-macam yang tular ni. Yang kata nak jadi darurat, jadi orang ramai bersepoh-sepoh, orang kena speak mak lah, bagaimana pergi beli beras licin di Jasco, Taman Ekuin tu licin, beras licin, sardin licin. Saya takut nanti beras tu yang dekat nak expire dengan sardin tu yang dekat nak expire. Bapak bagi tahu macam tu, berebut-rebut beli, tengok lusuh expire. Kadang-kadang kita tak perasan tu, tak perasan. Sebab kita duduk ni, penuh saya tengok troli kawan hantar tu clear. Sebab kemungkinan iaitu tular. Jadi yang tidak bertanggungjawab pun satu hal. Seronok tengok orang dalam keadaan selalu kesah gelabah. Dia seronok. Jadi gini je, kalau jiran kita dah beli beras banyak, kita beruntung lah. Bila suntuk nanti kita boleh makan nasi rumah dia. Apa nak kalau-kalau? Tunggulah istihar sebenar. Tak akan lapar pula lah. Lapar puasa. Apa masalah dia? Tak boleh buka. Nabi pun pernah tak berbuka. Minum air sejuk di sebelah taman je, kita tak pernah rasa lagi. Boleh jadi Allah nak rasakan kita dengan air sejuk, makan dengan garam. Buka puasa. Besok lapar lagi, lusa lapar, akhir sekali kita mati, balik semula kepada Allah Azza wa Jalla. Apa masalah? Jangan kita fikir negatif. Apa yang Allah jadikan itu pasti ada hikmah di sebalik kejadian, pasti akan ada. Itu untuk kita makin taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, makin dekat. Jadi apa juga berita, warta dan sebagainya, kita terimalah seadanya. Kalau kata sembahyang jemaah tidak dibenarkan, sembahyang di rumah. Inilah pada ketikanya nak menunjukkan kewibawaan kita seorang lelaki sebagai imam kepada isteri-isteri kita. Isteri-isteri tau. Kalau isteri seorang senang, tapi kalau isteri-isteri belum tentu boleh baca Fatihah orang depan tau. Dua belakang ni kejap. Kita gaya juga nak bagi Fatihah tu. Siratal ladzi, siratal ladzi. Duk diri tak apa lagi. Tengah rokok dia bapak sahut batu ke belakang. Kahwin dua sorok bila darurat macam ni kumpul dua-dua sekali. Nak sewa rumah dua-dua tak lah kan. Kumpul sekali lah satu rumah. Jadi itu imam. Boleh jadi hikmah. Ketika ni lah kita nak bersama dengan anak-anak cuti sekolah, tak boleh nak keluar alam mana, tak boleh nak pergi ke aima, tak boleh pergi mana-mana, duduk dah di rumah. Maka ketika itu kita lah berdamping diri lah dengan isteri-isteri. Sebab tu saya tadi melawak ni kita boleh. Sebab kita boleh kan tak boleh nak buat istimak kan. Kata ini hikmah besar untuk orang tak boleh. Kata dia tak boleh keluar istimak, maka dia duduk di rumah banyakkan jimat. Terkejut dia tu. Betul Ustaz? Betul. Duduk kat rumah tunggulah 9 bulan lagi, banyak anak keluar ni. Duduk kat rumah apa lagi kerja? Nak kerja apa? Pejabat pun tutup, masjid pun tutup, apa pun tutup. Satu je yang buka pun. Yang faham tak faham diam. Anak aku yang tak kahwin lagi pun faham juga. Mana tapi boleh faham. Ada hikmah dia. Kita duduk kat rumah. Sebab tu kita tengok dalam hadis-hadis ada peristiwanya pernah berlaku sama Rasulullah SAW, sehinggalah azan itu pada kata hayya 'alas solah ditukar kan. Tukar, marilah sembahyang, sallu fi buyutikum. Sembahyanglah kamu di rumah-rumah kamu. Sembahyanglah kamu di rumah-rumah kamu. Mana seruan azan itu masih kedengaran, tapi pada kalimah hayya 'alas solah ditukar. Satu riwayat. Riwayat yang kedua pulaknya ialah tukar tak tukar hayya solah, sehingga akhir habis azan itu ditambah ala sallu fi rihalatikum. Hei
Wahai jemaah semua, sembahyanglah kamu dalam kenderaan-kenderaan kamu atau rumah-rumah kamu. Di akhir daripada azan yang kita biasa kumandangkan. Mana-mana nak pilih tak apa. Jadi masjid surau macam mana? Ada lah, Tok Imam dia ada azan, siapa nak azan dah. Maka dia azan, datanglah 2-3 orang sembahyang lah. Dalam erti kata lain, dia tak nak crowd yang ramai. Takut ada di kalangan kita tu ada pembawa kepada virus. Itu saja. Jadi yang mana kena azan tu azan je lah. Azan. Nak tukar azan kepada azan yang ada dalam hadis Bukhari Muslim pun silakan. Ataupun azan pun biasa pun tak ada masalah. Cuma dia tak nak crowd yang ramai. Itu saja. Kalau tak buat pun tak apa. Mungkin besok ataupun lusa akan keluar. Besok lagu kenyataan negeri masing-masing setelah dikeluarkan oleh istana. Kalau betul lah. So, kata pukul 9 lah. Kata je lah. Mengenai kaki tangan awam pun mungkin ada sektor yang kena kerja di rumah. Jadi sektor keselamatan, tentera, polis dan sebagainya, pasukan keselamatan tak boleh lari. Dia kena bertugas juga. Kalau dia suruh tutup kedai, habis Itu tetap polis kena ada, JPJ yang keselamatan tu kena ambil kira semua. Adapun yang biasa-biasa tu kalau arahan suruh cuti lah. Itu tidak jadi kesalahan, tidak menjadi kesalahan. Ada kata, semua sekarang dah ikut perlik. Dia ikut tu pula. Tak. Sebab dia itu bauli, sebab dia alami dulu apabila yang balik daripada istimewa besar Seri Petaling itu tak melapor kepada pusat-pusat kesihatan di Perlis, lalu berjumpa dengan tuanku Raja, minta pandangan Raja Merah Mufti dan juga ahli fatwa, maka dia membatalkan Jumaat pada hari berkenaan yang lepas 13 hari bulan sebab ada kes yang tak melapor. Adapun negeri-negeri lain mungkin ada melapor dan sebagainya, maka ditangguhkan sehingga hari inilah keluar kenyataan. Tidak menjadi kesalahan sebab ada nas, ada dalilnya. Jadi ini satu hikmah lagi, iaitu kita daripada tak tahu rupanya pernah berlaku zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah berlaku juga pada zaman Sayyidina Umar dan sebagainya. Maka dia tidak menjadi kesalahan. Jadi ilmu kepada kita pula, macam ni rupanya benda yang pernah berlaku sama Rasul, sama para sahabat, berlaku pada zaman kita sekarang. Dan boleh jadi kalau berlakunya darurat ataupun berlaku perintah bergurau di rumah dan sebagainya, maka kita ada pengalaman. Anak-anak kita pun ada pengalaman, mau macam ni kereta bergurau tak boleh keluar dan sebagainya, maka duduklah di rumah, makan mana yang ada lah, begitulah. Dia ajar kita erti jimat cermat, erti tolong menolong, bantu dan sebagainya. Banyak hikmah yang Allah jadikan kepada kita melalui satu binatang yang dinamakan COVID-19. Binatang binatang Roy. Virus tu binatang. Yalah, berarti tu nak bagi dia punya padanan dia apa? Peribahasa dia. Seekor, sekawan, sekaki, segumpal. Tak ada orang kenal sampai sekarang. Dia ada ekor pun tak ada. Muka dia macam mana? Jerawat, jeragat, lepeh, bulat, 3 segi, tak ada. Ubat tak ada. Ubat tak ada. Virus tak ada ubat. Cuma yang ubatnya ialah imun kita, kekuatan diri kita sendiri. Minum air masak banyak, air garam, kumur-kumur, makan pisang, makan vitamin C. Itu kekuatan kita lah. Tongkat ali, jamu, kacik Fatimah, semua all power belakang tu. Itu saya kata lepas 9 bulan 10 hari bunyi budak menangis. Ustaz tak pernah sabar, tak umur 60. Hoi, tak pernah sabar 60, apa masalah? Selagi menitik darah. Kita kata mustahil, tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah alam. Kita tengok pada kitab kita. Malam ni bukan malam terakhir. Malam terakhir mati ya. InsyaAllah ada masa kita sambung lagi. Kalau kata itulah diisytiharkan oleh negeri masing-masing, boleh diguna pakai di negeri masing-masing, ditunggu istihar. Kalau istihar semua sekali, maka semua sekali lah. Terimalah dengan positif. Jangan kita anggap itu satu yang negatif dan sebagainya. Pasti ada hikmah di sebalik kejadian yang Allah sengaja takdirkan untuk kita. Baik, bidayatul hidayah pada bab adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, iaitu adab solat berjamaah. Betul saya? Melayu muka surat 96.
Al-Jawi 101. Pertama, sebaik-baiknya bagi seorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyangnya. Sembahyang yang paling ringkas. Mereka bukan cepat, bukan laju, lain ringkas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada tamakninah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu bukan ringkas, itu lorak, laju, nak cepat. Gitu. Orang kata-kata nak gaduh. Aku kata nak gaduh. Ada orang beli di pasar di Kolejo. Tengok ramai-ramai. Gaduh lah. Betul-betul tak nak gaduh. Gaduh pun tak. Tak tunggu. Lah sekali nampak. Orang kata gaduh ni maksudnya nak cepat. Jadi dia kesian kalau pocik tu dia kata nak gaduh. Pocik tu bukan orang Kelantan. Mana apa? Dia orang Kuala Lumpur. Gaduh. Tak nak gaduh. Gaduh, tak nak gaduh. Tak nak gaduh, tunggu. Hujung sekali. Dah sejam menunggu. Dia bukan tukar orang kesian ke dia orang. Mana tahu. Orang jual tu bukannya orang Kuala Lumpur, orang Kelantan. Kelantan pula, Kelantan Pekak. Hak geng-geng sampah nyucu. Faham? Berapa ni? Sampah. Bagi siap. Nah, tunggu nak nyucu. Tak nak dah. Nyucu. Tak faham? Cucu. Bagi RM5, saya beli RM50. Bagi lagi RM50. Ibu ambil saya cucu pergi. Sini, cucu. Tak nak. Cucu. Tak nak. Dia kau nak bagi kuih cucu. Siapa sudah hantu yang gaduh. Tak nak gaduh. Gaduh tu maksud nak cepat ke? Maksud dia. Gaduh tak nak gaduh. Tak nak gaduh tunggu. Letih belok pinggir-pinggir menunggu. Sebab tak faham bahasa. Rugi juga lah. Sikit-sikit bahasa boleh faham. Tapi kena hak pekat, hak jual di pasar Siti Kolejo tu, hak tak pernah mari Kuala Lumpur. Tak pernah tahu bahasa Kuala Lumpur. Gaduh, cucuk, seriak, sama. Ni ya sekarang ni barulah ada 50 sen, RM1. Kalau tidak seriak, sama. Ni berapa? 3 amak. 3 amak. 50 sen, RM1.50. Samas. Samas tu 50 sen. Seriak RM1. Dah? 3 amat? 3 kali 50 sen, RM1.50. Tak faham. 3 amat sama. Kalau 4 amat dah lah RM2 lah jadinya. Tak jadi 4 amat. Tak say. Saya say. Tak betul tu. Say 1. Tak say. Say. Tak say. Tak no. Tak lihat jawab say. Saya say ni. Saya no bukan. Tak say ya. Mana tak mahu. Payah juga pasal Kelantan tu. Kena makrak dalam-dalam tu. Awak kita. Tu yang payah nak sebut wah pelang tu. Wah pauh berhenti. Sebut wah pelang. Silap makrak. Telo dengan wah pelang. Wah pelang tak ada pun ada pelang. Balah nak pergi jual. Nak beli wah pelang. Warna putih. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas tapi sempurna. Batu Nabi kalau dia sembahyang berjemaah, dia akan sembahyang ringkaskan bacaan. Sebab di belakang kita tak tahu apakah qada hajat orang itu, penunaian hajat kehendak dia. Di belakang mungkin ada pocik-pocik tua yang ada urusan, yang mungkin selalu guna selusul bau yang kencingnya tak tos. Mungkin juga yang ada urusan anak-anak, yang mungkin juga ada macam-macam kerenah di belakang. Jadi imam kena muraikan semua sekali. Jangan terlalu pendek padat sangat, maksudnya tak sempat nak baca Fatihah pun tak boleh, atau panjang sangat sehingga melampaui adab biasa. Itu maksudnya ringkas tetapi sempurna.
iaitu di belakang Nabi SAW. Ini nak menunjukkan bahawasanya sembahyang Nabi itu ringkas tetapi padat. Itu yang Nabi baca Baqarah, itu sembahyang sunat. Kita terbalik, kalau kita jadi imam, kita akan baca semua hak kita hafal. Tapi kalau kita sembahyang sunat, yang paling kita ringkas. Betul? Oi, kalau boleh semua hak kita hafal, Al-Kahfi sambung dengan Yasin, sambung dengan Al-Muluk, masuk kita jadi tu imam. Sebab kita ingat hafal itu. Tapi bila sembahyang sama seorang, itu pun 4 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat kedua Allahu Samad, Allahu Akbar. Habis kedua cukup 4 rakaat. Sembahyang seorang pendek, sembahyang apa ramai panjang, terbalik. Sembahyang ramai kena pendek, sembahyang seorang kena panjang. Itu kaedah. Kedua, tu ingat kalau kita sembahyang berjemaah, kalau kita jadi tu imam lah. Ni kan kita nak jadi tu imam, jemaah di surau dah tak digalakkan, kita pun jadi tu imam di rumah. Tu imam kepada bini kita, anak-anak kita, bacalah hak pendek-pendek. Memang buat tak apa banyak ustaz, bergurau dengan inna a'tayna aja. Okey tu. Boleh lah tu. Masa ni jugalah kita boleh betulkan bacaan kita. Isteri pun bolehlah praktikal. Bagaimana nak betulkan suami yang baca salah. Kalau suami buat perbuatan yang salah dalam sembahyang, bagaimana nak tegur dia salah? Orang perempuan. Buat macam mana? Subhanallah, tak boleh. Aurat salah. Kena buat tepuk amal-amal. Kalau nak bunyi, tak tahu mana nak bunyi. Bunyi ke doa? Bunyi? Tak bunyi asal. Tak bunyi bahan kau dia wipip dia. Gila dekat sakit. Ping. Baca salah sangat. Baru tahu rupanya tak lagi aku baca betul tak betul lagi. Nasib baik corona ada. Baru tahu rupanya jantan tak dibaca Fatihah. Contoh dia, tepuk tangan tepuk belakang tangan. Jadi suami bila jemaah di rumah kan, isteri duduk sebelah kiri dekat je, dia akan bunyi dah. Untuk betulkan bacaan yang salah, kita praktikal lah. Barulah kita praktikal dengan niat zikir dengan niat apa-apa, niat zikir, niat nak ubah kesalahan dia. Macam kita orang lelaki juga, kalau tu imam baca yang salah, yang sunat yang sunat kita yang salah, yang wajib saja. Ada pun tak takbir sembahyang hari raya, ada pun tak baca kunut, itu jangan. Yang tegur itu baca sunat. Tak imam tak takbir sembahyang raya, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Tak imam tak tahu pun, kita pun berokok. Apa tak imam tak erti. Padahal kita benar. Tak imam terlupa, bukan tak erti, dia terlupa. Dia pun tak baca kunut, dia pun tak tahu mudung sujud habis. Dia pun subhanallah. Tunggu gini, kita tunggu. Subhanallah, subhanallah. Mubarakah. Mana boleh mubarakah, tu kan sunnah. Kalaulah dia tidak tunjuk sahwi sekalipun, sembahyang tetap sah, tetapi tidak sempurna pada pandangan Asy-Syafi'i mazhab kita. Adapun selain Asy-Syafi'i tidak meletakkan sunat ab'ad pada kunut. Sebab tu di Mekah tidak ada kunut, sebab dia tidak meletakkan ab'ad dan digunakan di negeri Perlis, Darul Kayangan. Indra Kayangan. Oh, ingat orang Perlis. Bukan, ingat Kabel Mak Perlis. Yang kedua, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muazzin selesai daripada iqamahnya dan sebelum sah diluruskan. Maksudnya tak ada orang sempurna lagi. Allahumma shalli ala la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahu akbar, tak imam berdak dulu. Mentang-mentang nak cepat, dia pun tak ada selesai daripada muazzin, daripada iqamah dan sebelum sah diluruskan, tak boleh. Selagi sah tak lurus, imam kena pastikan sawu. Dengar ada masjid Mekah kan? Sawu. Sin wa. Sawu. Luruskan. Sawu sufufakum. Luruskan
Fa inna taswiyatis suhuf, meluruskan sah min tamamis salah atau min iqamatis salah, kerana meluruskan sah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Itu hadis tu. Itu hadis. Jadi imam memastikan. Kita tengok. Sebab tu ada kes yang kata Nabi juluk perut sahabat tak sah nak suruh bagi lurus tak sah, tak lurus. Sambil-sambil kurang. Gitu. Lepas dia kata dia minta balas ketika mana Nabi SAW wafat, mana-mana hutang yang belum dibayar, sila mengakulah aku nak bayar. Ya Rasul, suatu ketika nak sembahyang, atau riwayat, saya kata ketika mana nak sah dalam peperangan, aku telah juluk perut aku menggunakan kau punya tongkat. Nabi kan pakai tongkat, dia pakai tongkat. Jadi ketika itu aku terasa malu, aku terasa sakit dan sebagainya. Maka ketika ini aku berbalas ya Rasul. Di mana? Ketika itu kecucuk di perut aku tidak berbaju, nampak perut aku. Disuruh buka dan dia memeluk perut Nabi SAW sebab dia tahu mana-mana kulit yang menyentuh kulit Rasulullah SAW, kulitnya tidak akan dibakar oleh api neraka. Dia bukan nak balas dendam, tapi nak ambil barakah daripada badan Nabi SAW. Nama tu ada riwayat kata mukasyah dan sebagainya, ada yang membahaskan bukan mukasyah, tapi sahabat ambil ceritanya ialah sahabat semata-mata ambil tabarruk, keberkatan daripada tubuh Nabi SAW. Yang keduanya nak menyatakan Nabi nak sah solat itu dalam keadaan lurus. Sebab tu dia kata sini, jangan memulakan dengan takbir selagi tak sempurna sah. Tengok lurus, ratakan tumit tuan-tuan. Rata tumit bukan ibu kaki. Kita tak tahu. Tengok ibu kaki rata tu, tengok tumit ke belakang, siapa? Tumit diratakan, ibu kaki ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau nak rata ibu jari depan, tumit belakang, bengkok. Tumit senang, lurus macam belakang. Jadi kalau musuh tengok dari sini, ya Allah, kesatuan orang Islam. Sebab dulu kalau orang nak tengok satu negeri, daerah, kampung itu bersatu ataupun tidak, dia pergi sembahyang jemaah. Dia akan tengok sah jemaah. Kalau sah tu lurus, insya-Allah awal kawasan tu hatinya bersatu. Tapi kalau bengkok di antara satu sama lain, memang hatinya tak bersatu. Sebab dalam sah yang pendek pun kita tak nak boleh bersatu hati. Dalam bab meluruskan sah sahaja, apatah lagi benda-benda yang besar. Tu belum kira depan lagi, melunjuk depan macam tu lagi. Ada yang macam ni, kan? Patutnya macam tu. Bukan macam ni, sakit punggung tu macam tu. Duk macam ni, tak boleh. Begini, sentuh. Sepatutnya sentuh, payah nak sentuh. Sepatutnya lurus mungkin ada yang melurus, tapi nak merapat bahu kaki ke kaki payah. Jangan nak berlaku. Bila berlaku pada sah pada rakaat yang pertama, naik rakaat kedua mesti renggang. Confirm akan jauh. Maka jauh, kiri dan kanan kena merapat. Kiri dan kanan perlu merapat di antara satu sama lain untuk merapatkan semula sah itu. Sebab sah yang kosong di celah-celah itu akan dilalui oleh syaitan untuk berkeliaran. Dia akan pusing kalau kita tengok ruang mana nak teka dia pusing. Kalau tak ada ruang, dia tak boleh lalu kita. Dia akan lalu orang lain pula. Dia tengok ruang orang kosong, dia berselit dia celah. Celah kita dia akan bisik kan. Cantik juga bro. Kau beri ke? Tengok juga gitu. Cantik betul bro. Kau cantik bro. Striker lagi tu. Orang sebelah tu tak striker langsung. Allah gedung yang sebelah. Sebab ada ruang. Tutup ruang tu dia lari ke sana pula. Sah lepas semua rapat yang kisah belakang pula. Syaitan tak kena putus asa. Kalau nak ambil pak putus asa, tak putus asa, ikutlah para syaitan. Dia tak akan putus asa punya. Dia akan cuba pun dia akan cuba pun dia sehingga berjaya. Daripada rumah tadi, dia telah cuba roda kita. Tengok kenyataan. Tak boleh sembahyang cuma ada. Kalau pergi, virus, corona, mati awal. Belum lagi esok 17 hari ni bayar dah datang lagi belum sampai Putrajaya. Tunggu besok turun sampai kat Ismail. Bapak kat Ismail dia buat was-was lain pula. Masuk sah sembahyang. Dalam sah sembahyang dia kacau lain pula. Syaitan tak pernah putus asa untuk menggoda umat manusia. Tu bangga syaitan.
Kalau nak ambil bab putus asa, ambil dah syaitan. Dia tak pernah kenal erti putus asa. InsyaAllah sebenarnya memang belum. Okey, yang ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya pada dirinya sendiri. Imam kena kuat, makmum kena perlahan, hanya dengar qadar pada telinganya saja. Allahu Akbar imam. Sebab tu dia guna pembesar suara untuk memudahkan. Dulu tak ada pembesar suara, tapi diangkatkan suara. Sebab tu bila sah berpanjang ramai, dia tengah-tengah tu ada muballigh. Ada muballigh. InsyaAllah. Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk mendengarkannya pada dirinya sendiri. Takbir tadi imam kena kuat, jemaah kena perlahan sekadar untuk dengar saja. Tak boleh imam tu perlahan. Dia seorang yang bunyi. Sebab untuk memberi pengetahuan kepada orang belakang, dia sedang dimakmumkan. Maksudnya belakang tu nak jadi makmum. Jadi muballigh tadi maksudnya ialah orang tengah. Kalau masjid macam ni, kemudian ada lorong. Kalau surah kita di surah Jumaat, selain ni kena buka ketika sembahyang Jumaat untuk membolehkan jemaah di luar masuk sekiranya berlaku sesuatu di dalam. Contoh, dalam ni sembahyang tiba-tiba sah dalam ni semua sekali kena COVID-19 pesat, dia tutup imam dia berdiri, maka orang duduk luar boleh menggantikan sah masuk, sepak ada di belakang, sampai balik. Contohnya gitulah supaya masuk. Ada kes di sini, bila kita pergi kita buka, dia pun tutup, kita buka, dia tutup. Dia kata surau ni ada ekor cik, bodoh betul lah dia. Apa yang benar kan? Bukan masalah ekor, masalahnya kau di luar tak sah, orang di dalam sah. Kita buka, dia tutup. Kita buka, dia tutup. Cik, surah ni ekor. Aku tahu bukan aku benar sangat. Aku tahulah sejuk tu ekor. Kan aku kata kau lah benar kena buka selain ni, kau marah. Kau tak payah bagi tahu lah. Aku ekor ada dalam, aku pun tahu. Allahu Akbar. Dia ingat aku dijakun pun. Sebab masa hari orang mengajar dia tak datang. Dia datang hari Jumaat. Hari Jumaat baru dia mari semayang. Kono warok adanya mari hari Jumaat sekali tu. Oh, boleh tutup selain ni tu, boleh jagalah aircon supaya tak keluar. Ya Allah Akbar. Ya, iman tak kat depan mana nampak, yang belakang duk balah. Orang-orang duk balah pasal buka selain ni. So saya bagi tahu buat iman tulis kat selain ni supaya tak balah, sila buka pintu ini ketika solat Jumaat. Habis cerita. Dia balah buat dia. Orang nak semayang ni dia balah buka tutup. Tak tahu Allah Ta'ala lepas tu tutup orang buka. Hukum dia bukan masjid. Surah Jumaat hukum tidak sama dengan masjid. Masjid tak apa. Surah tak boleh. Surah kena buka selain ni supaya ada ruang untuk masuk. Jadi muballigh zaman dulu, muballigh manusia penyampai. Jadi orang imam depan Allahu Akbar, dengar. Makin lama makin jauh kan? Tak dengar. Yang muballigh dia dengar tu, dia akan sebut Allahu Akbar. Hak belakang bersama lagi. Bedong. Sampai saya lagi dengar Allahu Akbar. Belakang lagi. Berapa ramai muballigh sehingga orang belakang sekali masih mendengar suara imam. Seolah-olah dia tu macam ni. Pembesar suara bersambung-sambung. Maka niat dia ialah niat untuk membaca ingatan kepada jemaah. Niat zikir lah maksudnya. Disebut Allahu Akbar, belakang Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, tu imam. Dia pun Sami'allahu liman hamidah, ataupun Rabbana walakal hamd. Tahun 80
puluhan kita dengar di masjid negara pun bunyi mubalik. Sekarang dah tak ada mubalik sebab sound system dah sampai ke seluruh kawasan masjid tu dah dengar. Itu namanya mubalik, penyampai daripada imam. Mana sekarang inilah mubaliknya kan. Tu kalau kita ingat zaman-zaman dulu lah ada mubalik. Sekarang kalau ada mubalik boleh tak ustaz? Kalau di Mekah ada Allahu Akbar, Allah. Dia orang sedap pada imam kan. Oh dia golek-golek tu satu. Ni. Allahu Akbar. Oh, geli punya. Tapi niatnya ialah niat zikir. Jadi takbir imam kena kuat. Jadi imam di rumah kerana COVID-19 kena kuat Allahu Akbar. Barulah jemaah belakang berdengar Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Baik, yang keempat, imam adalah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjumuah. Imam kena niat jadi imam. Usalli fardhu isya 4 rakaat imaman. Saja supaya isya 4 rakaat menjadi imam kerana Allah Taala. Supaya apa? Supaya ia mendapat pahala berjemaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam, imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum dan mereka mendapat pahala berjemaah. Dan sah juga sembahyang imam yang tidak berniat imam tadi, tetapi ia tidak mendapat pahala sembahyang berjemaah. Rugi itu imam. Sembahyang dia sah. Contoh, usalli fardhu isya 4 rakaat lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala, saja sembahyang isya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dia tu imam. Jemaah belakang dia usalli fardhu isya 4 rakaat ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang belakang dapat 27 kali ganda, imam dapat 1 saja. Sebab dia tak niat jadi imam. Sembahyangnya sah, pahala jemaahnya tak ada. Jadi imam rugi lah. Okey, cantik. Dia dah sembahyang seorang-seorang. Sebab dia mari seorang-seorang tu, sebab dia bertugas hari tu ataupun volunteer COVID-19. Orang semua duduk rumah. Tiba-tiba marilah sekumpulan manusia naik kereta, mari duduk belakang dia kan. Yang duduk belakang, kalau mari seorang-seorang, saya nak bagi tahu, jangan cuit imam dahulu sebelum takbir. Banyak lagi yang saya tengok di R&R, dia pergi imam seorang-seorang, dia pergi pam tepuk belakang orang tu, Allahu Akbar. Becok dia ni, capungnya bodoh. Becok tu sentuh supaya imam tu tahu, bodoh sebab dia ganggu orang tengah bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang bercakap dengan YB yang berhormat baru, yang berhormat menteri. Saya pun sabar. Tiba-tiba ibu mari tepuk dia. Macam mana ni keputusan COVID-19? Pejabat tutup tak? Tanpa beri salam apa-apa. Kurang hajar tak kurang hajar orang? Kurang hajar kan? Maka supaya tak kurang hajar, bagi salam. Assalamualaikum Datuk, Assalamualaikum YB, Assalamualaikum Ustaz, apa-apa, sihat. Nak tanya satu lah. Ada tak? Ada. Begitu juga kamu nak tegur, bukan tegur, kamu nak masuk dalam orang tengah bersembah dengan Allah. Allahu Akbar. Sentuh. Maksudnya aku bersama dengan engkau untuk bercakap dengan Allah. Maka kita sentuh menunjukkan kau betul aku bercakap dengan Allah. Itu adabnya. Kalau sentuh boleh, tapi masuk dalam bab mengganggu orang sembahyang, hukum dosa. Okey. Dia seorang-seorang. Tiba-tiba panggil belakang, Allahu Akbar, sentuh dia. Tak payah ubah apa-apa niat. Maksudnya tak payah usolli wa isya imaman, tak payah. Automatik. Apabila seorang itu mengandung, melahirkan anak, maka automatik ibu itu dipanggil ibu ataupun mak, walaupun tak diajar oleh mak dia. Automatik bapak tadi tak payah ajar, orang tahu dah. Kau dah anak, automatik dia ayah. Betul? Kerana ni anak ni,
Ayuh kau dah ada cucu, otomatik atuk ke? Maka bila ada jemaah belakang, otomatik kau jadi tu imam. Sebab dia mendatang kemudian. Tak perlu imam itu ubah. Imam ni aku ni berapa orang kan? Tak payah. Ada sentuhan ataupun tak ada sentuhan. Sentuhan itu untuk mengesahkan ada makmum, ataupun kita menjadi makmum atau melantik dia jadi imam. Tak payah sentuhan pun tak apa, sekiranya kita kenal imam ini memang clear dia punya pendengaran. Kata cikgu, memang clear pendengaran. Pendengaran. Kita pergi Allahu Akbar, dia tahu dah bahawasanya ada orang di belakang dia akan menjadi makmum, otomatik dia akan jadi imam. Tapi kalau kita ragu-ragu di RNR, kita tengok dia ni sebab sana pun takbir, sana sembahyang jamuk, sembahyang kosong. Kita kalau takbir saja orang ni belum tentu lah dia bunyi Allahu Akbar banyak, so dia takbir Allahu Akbar, sentuh dia. Kalau kita ramai, kita sentuh seorang, boleh kita reverse ke belakang. Dia Allahu Akbar, sentuh. Habis sentuh, tak sini, riba satu, riba dua, berhenti. Riba satu, riba dua, berhenti. Satu laras. Itu keadaan. Jadi tak perlu ubah niat lah. Kalau kita jadi itu imam, maksudnya orang mendatang itu sentuh kita atau takbir buat untuk menunjukkan melantik kita sebagai imam. Maka dapatlah pahala Jumaat untuk makmum dan juga untuk imam. Clear je? Okey, cantik. Mana tak payah. Kejap yang imam jangan. Tadi aku lihat makmum tu. Jenuh tu, sambung-sambung, berhenti sambung. Okey, selesai tu maksudnya kalau dia tidak niat untuk imam, dia sah juga, tetapi pahala jemaah dia tak dapat. Kelima, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah. Iftitah tak perlu buat. Dan a'udzubillahi minasyaitanirrajim juga perlahan. Kalau baca kuat, hukumnya makruh. Khilafus sunnah. Makruh tak berdosa, makruh, tak ikut sunnah Nabi. Seperti halnya orang yang sembahyang sendirian, sama dengan orang sembahyang seorang lah. Maksudnya tak payah kuat suara. Dan adalah imam meninggikan suaranya ketika membaca suratul Fatihah dan surah yang selepasnya, selepas Fatihah. Pada sembahyang subuh dan 2 rakaat yang permulaan daripada sembahyang maghrib dan juga isya. Itu yang kita pernah selalu buat lah. Dan begitu pula orang yang sembahyang sendirian, dia sembahyang seorang pun kena kuat 2 bacaan yang pertama pada rakaat isya, maghrib dan juga subuh. Kalau dia baca perlahan, hukumnya makruh, dilanggar sunnah, rugi, tak dapat pahala. Kalau siang hari dia baca kuat, hukumnya makruh, dilanggar sunnah. Imam Zuhur sembahyang Zuhur baca kuat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab apa? Sebab dia takut. Nah, sembahyang seorang-seorang, semua orang pergi kerja, lepas tu COVID-19 pula tak ada orang, dia seorang, dia asal dia tu imam, dia pun hari tu baca kuat juga lah baca seorang tu takut Bismillahirrahmanirrahim, takut bunyi serih. Jangan tuan-tuan, sembahyang subuh seorang-seorang jangan bunyi serih. Takut macam bunyi takbir belakang, macam bunyi suara itu Allah rokok, tengok tak ada, tapi angin tu macam ada je belakang. Waktu tu tak lama tu cak alif bu cabut, ada okey dah cabut syahabu. Sebab rokok bunyi takut kaki ni, sini mungkin tak bunyi dah sebab siming mozaik semua. Masjid kayu macam di mana sini tak ada lah. Perukong pun walaupun dia kayu tapi dia siming, yang kayu ni pijak krik bunyi paku-paku tak apa kan, dia jalan bunyi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Prai bunyi tapuk lagi. Allahu Akbar rokok sambil-sambil tak waktu dia duduk belakang kali. Sami Allahu liman hamidah. Pusing kiri sikit. Nak suruh nampak tengah-tengah takut ada. Okay. Allah nak sujud. Allah. Tak nampak. Orang kata kalau tak nampak kaki dia benda lain. Pakal tengah sujud gini tu. Balik. Jumpa dah. Nanti cerita benar. Jumpa dalam kes askar di Kens Seminggu Sarawak. Lagi balik.
Sebab situ kau saya kerah, atas bukit kan kerah. Lepas tu yang kata pergi buka lampu tu, bulu dia tu sentuh bulu tu, bulu dia tu bulu sorak dia ada besar ni, sorak bulu. Ibu tu sama-sama mana hebat, dia nak buka suri lampu. Lepas tu saya marah kalau lampu tinggal gelap sangat, aku kesian juga orang mari subuh. Buka lah lampu sikit, jangan lekuk sangat lah. Biarlah nampak suri lampu kuat-kuat. Ni duduk dia sentuh, pergi atas bulu. Tak ada buka lampu stop. Esok cerita pakai Allah. Besar Ustaz. Bulu seorang besar. Padahal malam tu saya balik, saya gantung bulu ayam tu kat suri lampu. Ada minyak aku. Memang batal tu besar. Bulu kan, dia pergi tu kena atas tu. Kena atas tu. Cerita kita pasal dia besar. Ibu dia besar mana? Tak bayang kalau bulu seorang besar ni. Ibu dia besar seorang. Kita lega lah seorang, tak nampak apa. Kita pun senyum. Ya Allah, memang apalah. Kalau orang percaya juga, memang tak pergi semayang subuh dah. Besar, kesian kat jin. Bulu homo jin dia kata sama salengin sorak bulu homo jin. Bayangkanlah, jin pun gelap dia ternatan tu, fitnah betul. Aku tak ada lah debat sangat begitu, kata jin. Memang besar tapi tak ada lah bulu sampai besar lengih, sorak bulu. Aduh, ya Allah. Sebab apa? Sebab menakut sangat Jadi janganlah ingat sangat belum kita. Dibaca tu betul lah. Perlahan-perlahan laju lah, kuat lah gitu. Baik. 2 rakaat dan isyak. Dan begitu pula orang yang sembahyang sendirian dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin. Pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan, dan hendaklah makmum menyertai imamnya ditinggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya serentak. Dalam bacaan ayat yang kuat tadilah 2 rakaat pertama isyak, 2 rakaat maghrib dan juga 2 rakaat subuh. Adapun sembahyang zuhur asar tak payah kuat. Oleh makmum yang kita mulakan amin. Tak boleh kecuali Jumaat. Dan jangan terkemudian makmum dengan imam. Imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia pun serentak. Jangan habis imam amin, dia pun belakang amin. Itu tidak muafakat di antara imam dan juga makmum. Keenam adalah imam berdiam sekejap selepas membaca suratul Fatihah untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna, dan hendaklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam ini untuk membaca suratul Fatihah. Sunat diam. Waladdallin amin. Qadar bacaan Fatihah biasa je, biarkan. Mana kita pun niat senyap dengar, kita cuba perhatikan jemaah di belakang, makmum di belakang. Kita dengar salah seorang daripada ramai itu bunyi bacaan amin, barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Apa hikmah dia? Satu, supaya makmum tidak terganggu dengan bacaan imam. Kita dah tengah nak baca, tiba-tiba imam baca ayat surah, dia akan mengganggu buku mana, ganggu jemaah belakang, ganggu makmum. Maka imam diam, maka dia bakal baca perlahan dengan telinga masing-masing. Tapi kalau imam membaca surah, dia akan berhati kepada imam punya bacaan. Kalau imam baca lunak merdu syekh sudais, maka dia terpegung dengan itu, dia terlupa untuk habiskan Fatihah dia. Atau mungkin imam tak sedap sangat surah atau baca kagum. Innallaha la yastahi dia duduk belakang dia tutup imam atas. Dia nak tegur, dia tengah baca Fatihah, maka tak ada peluang untuk makmum yang mahir dengan Quran untuk tegur imam yang salah. Sebab tu hikmah dia diam dulu. Jadi bila dia dah habis Fatihah, imam membaca innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ay yadrib ay. Kalau 3 kali imam ulang, maknanya dia terlupa. Maka jemaah yang hafaz dia betulkan
Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah. Imam pun dengar an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu, maka bolehlah sambung. Itu hikmah dia. Kalau pakak-pakak sibuk dengan bacaan masing-masing, maka masing-masing tak boleh nak betulkan bacaan masing-masing kerana ada gangguan. Itu yang paling comel. Tapi sekiranya imam nak terus baca pun tidak ada masalah. Wallahualam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca, dia sibuk dengan surahnya, dan jemaah makmum di belakang sibuk dengan Fatihahnya pun boleh, tetapi makruh. Tak elok untuk imam dan juga ini namanya adab imam dan juga makmum. Itu dia. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam, dan ia jangan membaca surah pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah, kecuali bila ia tidak mendengar bacaan imamnya itu. Maksud imam baca surah, dia jangan baca apa-apa surah, cukuplah Fatihah. Imam sedang membaca surah, tiba-tiba dia membaca juga surah, kecuali dia mengikut imam dengan perlahan supaya dia mudah untuk menegur sekiranya imam putus silap. Contoh imam baca surah Sajadah, dia pun hafal Sajadah, maka dia pun ikutlah. Dia dengar baca imam, dia pun ikut perlahan. Sekiranya imam tu silap, dia boleh menegur. Adapun dia baca dengan kuat dan sebagainya menjadi makruh. Yang ketujuh, hendaklah imam jangan membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud lebih daripada 3 kali. Kalau sembahyang Jumaat, jangan baca lebih daripada 3 kali. Dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Tahiyat awal setakat Allahumma salli ala Muhammad, titik. Tak ada wa ala alihi wa ala. Tak sunat dah. Setakat Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Jangan sambung lagi. Sambung jadi makruh. Ke-8, hendaklah imam jangan membaca selain daripada suratul Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Jangan membaca selain pada suratul Fatihah. Maksudnya rakaat ketiga, rakaat keempat makruh kalau kita baca surah lagi. Jadi itu bukan rekah makin panjang. Rakaat pertama baca Fatihah surah, rakaat kedua Fatihah surah, rakaat ketiga berubah juga Fatihah dan juga surah. Sebab kita mengapa nak suruh ingat lagi? Tak. Tidak disunatkan untuk bacaan pada rakaat ketiga maupun yang keempat. Dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa dalam tasyahud akhir selepas ia membaca tasyahud yang wajib dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahiyat akhir kalau sembahyang sendirian ada tambah tu. Kama solat Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma lantu wa ma anta alam bihi minni antal muqaddim wa anta muakhir ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Baru assalamualaikum, iaitu tambahan kalau sembahyang sendirian ataupun sembahyang memang jemaah kita tu nak bacaan itu diadakan pada tahiyat. Boleh. Kalau jemaah tak tahu apa-apa, maka kita ringkaskan sembahyang itu, tak ada bacaan sunat yang selain daripada tahiyat dan juga selawat kepada Nabi dan juga Ibrahimiyah. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau solat, tambah kama solat Ibrahim, habis tu dia pun tambah Allahumma ighfirli ma qaddamtu ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu hingga akhir tadi. Ke-9 adalah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jemaah, dan ahli jemaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mampu assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Dan satu riwayat yang kita baca sebelum ni, iaitu salam kepada jemaah dan juga kepada para malaikat dan jin Islam yang berada di kanan dan juga di kiri kita. Ke-10 kita berhenti cakap 11. Ke-10 adalah imam duduk sekejap selepas selesai daripada salamnya, dan adalah ia berhadap kepada para makmum dengan mukanya, dan jangan ia menoleh ke kiri dan kanan. Selepas dia zikir,
selepas zikir astagfirullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagainya, kemudian baru dia timbul pusing. Boleh rujuk dari kita fiqh yang lain, iaitu di mana kalau kita nak pusing muka kepada jemaah, pada makmum. Selepas Allahumma ajirna minan nar, selepas Allahumma antas salam. Gitu. Jadi masuk astagfirullah tak bergerak daripada tempat duduk, la ilaha illallah 10 kali tak bergerak daripada tempat duduk, Allahumma ajirna minan nar sampai 7 kali, barulah kita pusing. Allahumma antas salam, kita pusing menghadap muka ke arah jemaah ataupun ke arah makmum kita. Dan jikalau ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, maka hendaklah mereka bangkit lebih awal, dan hendaklah jangan ada di kalangan para makmum lelaki itu orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit daripada tempat duduknya, dan hendaklah imam bangkit daripada tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah yang terlebih afdal. Maksudnya pusing kalau ada jemaah perempuan, sebab zaman Rasulullah SAW dia tak ada tirai, tak ada apa, mungkin takut nampak aurat dan sebagainya, maka orang perempuan mengelak daripada pandangan jemaah ataupun pandangan imam. Itu yang terlebih baik, sebab takut menimbulkan fitnah. Satu laginya takut segan-segan, takut dia tengok tu imam, dia kena menghadap makmum, dia boleh tengok Allahumma tassalam minka salam wa ilaika ya'udzusalam aina rabbana bisalam. Dia tengok gatal cukup tu imam, dia tengok kaku dia. Khalil, aku tahu lah aku benci, aku dah tua, tengok cukup tu imam. Padahal tu imam tu mata juling, dia tengok sana, kita nampak mata tengok kita dah tahu tu imam tu juling. Dia begini, mata sini, sana mata dia sebenar, tapi kita nampak sini. Jadi fitnah. Jadi orang perempuan paling kau sekali ataupun lari dan luar itu supaya tak nampak, itu yang sebaik-baiknya. Kecuali kalau ada tirai, jadi kita pun elok lah. Itu sebaik-baik. Dan ke-11, janganlah imam tadi jemaah lelaki jangan tinggalkan imam selagi imam tak bangkit. Payah ni gigi marah ni. Gigi belah dulu dengan tu imam pun malah zikir, dengan apa doa pun tak nak. Ni gigi tak kira lah kalau ada sini gigi kitab ni yang menyalahkan. Dia salah kita baca doa untuk iman, dia marah kita beri kuat. Saya tanya balik, Nabi larang ke? Kalau Nabi larang, bila? Berapa hari bulan? Di mana? Kau tak boleh jawab yang tu, buatlah itu iman. Kalau boleh jawab yang tu, silakan. Di mana, bagaimana, pukul berapa? Kalau tanya, kau Nabi larang. Nabi tak larang. Kalau Nabi tak larang, dia harus boleh buat. Kenapa yang kamu kata orang yang wirid dengan tu imam baca doa itu sesat, bid'ah, masuk neraka? Adakah Nabi larang? Nabi tak larang. Kalau salah Nabi larang. Tak buat, Nabi tak buat. Bukan semua Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Boleh buat apa? Untuk buat kebaikan dan kebajikan, apa masalah dia? Buat je lah. Gitu. Sebab buah-buah ni dia akan benar sesat neraka. Benar sesat neraka. Itu dia. Dema iya wa mudasatul umum. Hadis tu aku hafal dah. Hadis sunnah wal jamaah pun hafal hadis yang sama tau. Tapi kita tak pernah kata apa yang kau buat itu kau sesat masuk neraka tu. Tapi kau mengatakan orang yang berdoa dengan tu iman tak boleh, zikir wirid tak boleh, tahlil tak boleh, yasin malam Jumaat tak boleh, talqin tak boleh, semua tak boleh. Apa yang boleh? Selawat kat Nabi pun antara sembahyang tarawih pun tak boleh. Geng-geng bid'ah ni tak boleh sebab Nabi tak buat. Habis nak buat apa? Sembahyang je lah dia kata. Mu tengok bila Nabi tak buat. Mu tengok dak sahabat tak buat. Mu tengok dak tabi'in tak buat. Mu sembahyang ikut siapa? Ikut Nabi. Bila mu tengok? Bila kau tengok Nabi sembahyang macam tu? Nabi baca 3 kali tasbih. Okey. Kalau kau baca terlebih sekali, adakah sesat? Nabi tak buat. Tapi kita lebih satu. Sesat. Masuk neraka, tak sah sembahyang. Cepat sangat kau orang ni. Sesat terus. Orang nak selawat sebab apa? Sebab tak
ada wirid yang lebih baik daripada selawat yang mudah tetapi ganjarannya tinggi. Para sahabat ridwanullah ajma'in, bila dia sembahyang tarawih dengan Nabi, dia penat 2 rakaat sembahyang sunat ni bacaannya panjang. Jadi dia pun rehat, dia pergi tawaf 7 keliling, sambung lagi 2 rakaat. Sahabat-sahabat di Madinah kata, ya Rasul, macam mana ni orang di Mekah boleh buat macam tu? Kita di sini tahu apa? Orang di Mekah 2 rakaat kita tawaf, 2 rakaat kita tawaf, 2 rakaat kita tawaf, habis 8 rakaat dapatlah 7 kali tawaf sunat. Madinah tak dapat apa. Ada yang baca Quran, rehat kejap baca Quran silakan, tapi tak ada rambut. Jadi kita takkan nak baca Quran, kita kata lepas 2 rakaat itu baca Quran, payahlah. Benar selawat takkan tak boleh. Jadi ahli-ahli tabligh sekalian, tolong sangat-sangat jaga diri kamu tu betul-betul untuk ibadat. Jangan kata ahli sunnah buat itu sesat masuk neraka. Itu yang tak betul. Dan kita tak pernah kata bahawasanya ini Nabi suruh. Kita tak kata Nabi suruh, cumanya Al-Quran kata fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat baik. Jadi aku nak buat baik di antara dua ni, ikut aku lah. Sebab masa tu lah orang paling ramai sekali sembahyang tarawih. Orang kumpul yang tak pernah datang di masjid surau pun dia akan turun tarawih. Maka aku nak selawat. Tak salah sebab aku ajak orang buat baik. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mislu fa'ila yanqus minhu syai'an. Nabi kata siapa yang suruh, siapa mengesyur, siapa mengajak, siapa yang mempelopori jalan-jalan kebaikan, maka baginya pahala sama dengan orang yang tukang buat. La yanqus minhu syai'an, tidak akan kurang walaupun sedikit. Kan cantik tu. Janganlah kata orang buat itu sesat masuk neraka. Rugilah rugi. Kamu tak nak buat, itu soal kau. Itu kau punya pasal, kau tak nak buat. Tapi kami-kami yang buat, jangan kata sesat masuk neraka. Sebab neraka syurga ni urusan Allah, bukan urusan manusia. Jadi kita selawat untuk tarawih sebab kita ingat kepada Nabi SAW. Ramai-ramai kita pakai selawat. Jadi mu sembahyang mengikut siapa? Ikut Nabi. Bila kau tengok Nabi sembahyang, kau ikut siapa? Sallu kama ra'aitumuni, itu kata-kata Nabi sembahyang seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Bila kau tengok Nabi sembahyang? Kau tengok bila? Kau tengok sahabat tak? Tabi'in tak? Habis kau tengok siapa? Kalau kau tak nak pakat ulama, kau hebat sangat nak beret kepada Nabi, tak nak ikut ulama, tak nak ikut alim ulama, tak nak ikut alim mujtahid, tak nak ikut ulama-ulama, tok guru pondok, kau tak nak ikut. Tok guru pondok ni dia ambil tok guru dia ambil daripada atas, ambil daripada tabi'in, ambil daripada sahabat-sahabat, ambil daripada Nabi. Dia punya mutawatir itu tak putus. Jadi kamu semayang sebenarnya kamu ikut ulama, tapi kamu sombong sebenarnya nak menyatakan kamu ikut alim ulama, kamu kata kamu ikut direct kepada Nabi. Itu sebenar kesombongan itu. Jangan terlalu sombong ahli-ahli tabligh. Jadi kami buat, ahli sunnah buat ni ialah mengikut para alim ulama, dan alim ulama mengikut tabi'in, tabi'in dan akan sampai para sahabat sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah kata kamu salah, tapi jangan mentabligh mengatakan bid'ah sesat. Kami itu ke neraka. Yang kami buat itu insya-Allah mengikut landasan yang sebenar. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, semua itu untuk kami persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak buat, kamu punya pasal. Jadi kalau yang buat itu mudah-mudahan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali janganlah imam mengkhususkan dirinya. Allahumma hdina, jangan baca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Itu sorak. Kalau ramai kena baca afina wa tawallana, kena dengar. Ini kalau boleh setiap hari bacalah kunut nazil lah, kunut yang doa akan wabak yang menimpa supaya kita selamat daripada wabak yang menular dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sebagai peringatan dan sebagai antibiotik kepada kita sendiri, doa yang ketiga yang kita bacakan adalah doa awal tadi, dan juga tambah lagi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca setiap pagi, baca paling kurangnya 3 kali
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada nama-Mu yang maha sempurna daripada keburukan yang Engkau jadikan. Itu baca. Kemudian pada pagi lepas subuh dan sebagainya, duduk tempat udara segar, tarik nafas, tarik dalam, tahan 10 saat. Ketika tahan itu dalam zihin kepala kita Allah, Allah, Allah. Tak payah zikir dengan mulut, kepala dah bayangkan. Bilangan apa? 10. Sepuluh second, berhenti, tahan 10 kali Allah, lepas buat 10 package. Sekiranya tak batuk, sekiranya tak ada sesak nafas, maksudnya tak sempuk, selamat insya-Allah daripada COVID-19. Kalau rasa sempuk, terbatuk-batuk, terbohok-bohok, payah nak bernafas, sila ke pusat kesihatan. Ada masalah paru-paru. Sebab COVID-19 menyerang mereka yang paling cepat, paru-parunya dah rosak. Dia mudah, dia akan blok. Dia bukan jantung, dia akan blok. Lepas tu try, lepas, tahan. Payah tuan-tuan nak lepas tu, tarik. Selepas itu ada tangan, ada kiblat, baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita minta berlindung daripada apa yang Allah jadikan. Syarri ma khalaq, keburukan yang Dia jadikan. Maknanya hasil daripada adanya COVID-19 itu ada keburukan, ada efek dia kepada badan kita dan sebagainya. Maka kita minta perlindungan sehingga akhir ayat Al-Falaq tadi, kemudian hembuh ke telapak tangan, usapkan seluruh badan kita, merupakan antibiotik, antiseptik. Sebagaimana tuan-tuan ada basuh tangan dengan sanitizer, dengan Dettol dan sabun dan sebagainya. Itu sebagai terapi dalaman kita. Mudah-mudahan kita lebih selamat, lebih sejahtera dalam hafizillah, dalam jagaan Allah. Allahumma ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Itu jangan lupa lah yang tu. Sambil-sambil naik motor, naik kereta, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Dia Allah yang maha penjaga, dia Allah yang maha penjaga. Jaga, ihfizni, jagalah kami ya Allah, jagalah aku. Minta selamat kita dunia dan juga akhirat. Minta selamat kita daripada segala ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah tu dulu tuan-tuan. Ada tanya apa? Yang nombor 7 tadi tu. Oh, 7, 3. Tak apa, sikit saja. Yang kedua, dia selawatnya Allahumma salli ala Muhammad. Kalau yang macam wa ali Muhammad tak ada. Untuk itu untuk tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir sambung wa ala ali Muhammad. Tapi kalau ayat awal Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi berhenti di Muhammad je. Tak ada wa ala ali. Tak ada itu. Untuk tahiyat awal tidak sunat, sebab dia nak ambil yang paling ringkas tapi sempurna. Bagus, betul. Lain? Jadi belakang imam besar kena bentang sejadah besar seperti masjid masjid. Harus datang di belakang imam. Tetap sejadah. Oh. Okey. Di belakang untuk imam nak ada sejadah ataupun tidak Baik. Yang kita letak sejadah tu sebenarnya untuk AJK. Pengurusi ke, nazir ke, sebagai ihtiram dia ataupun orang mulia. Dan directly di belakang dia tu ialah orang yang akan menggantikan imam. Kita letak 2 ataupun 3 lebih tu sebenarnya yang tengah-tengah itu sama ada imam 2 ataupun kiri dan kanan tu. Kalau masjid besar dia akan imam yang kopiah merah belakang duduk tiga-tiga sejadah. Kalau tidak, di tengah-tengah tu untuk imam yang memang akan menggantikan imam sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini, seperti kes yang kena penampar di masjid negara tu kan, tahun lepas tu kan. Tapi yang tu kali pertama berlaku, jadi tak ada orang yang menggantikan imam. Yang tu kita sikit kekesalan lah yang tu bagi orang yang tahu sikit agama. Itu kenapa yang belakang tu tak naik, sehingga terpaksa dibatalkan sembahyang Jumaat itu buat semula. Walhal dia jatuh ataupun apa-apa berlaku, dia kena ganti.
Dia kena ganti, replace, tukar tempat. Yang belakang tu dia akan ganti. Dia ganti kalau dah dia jatuh sungkur atas sejadah dia, sama ada kiri ataupun kanan lah. Maksudnya dia kena ganti. Ada yang siapa yang meninggal tengah sembahyang tu? Syekh baru yang tolak lu 3 hari ni. Kan? Lepas tu yang ganti belakang tu, ambil gambar tu, yang ganti belakang dia di sebelah kiri imam kan. Dan serengkah bacaan. Jangan berhenti sembahyang. Jangan tengok-tengok mati, kita pun selesaikan mayat tu dulu. Dah. Selesaikan sembahyang serengkah mungkin, baca Fatihah dan sebagainya, selesai. Tu kaedah dia. Jadi di belakang tu sebagai tanda je. Sejadah di belakang tu sebagai tanda untuk siapa yang layak untuk gantikan imam. Dia belakang tu. Adapun kiri dan kanan, kalau masjid besar dia akan letak juga imam 3, imam 4 dan sebagainya. Kalau tidak, dia akan orang-orang AJK dia yang mungkin layak untuk ke depan sekiranya berlaku apa-apa kejadian lah. Itu sebenarnya. Adakah sunat? Itu tak ada kena-mengena apa. Itu sebagai adab sahaja kita supaya kenal. Ataupun adab untuk ihtiram orang-orang yang mulia, yang dimuliakan. Nazir, pengurusi, mungkin juga Tuan Wagub, mungkin Perdana Menteri, siapa jua yang agak kita muliakan. Kita letak dia situ sebagai tanda ihtiram saja. Jadi di belakang imam tu ialah orang yang menggantikan imam kalau berlaku kecemasan. Itulah. Kalau tak letak pun tak apa. Tapi orang belakang tu kena tahu lah. Kena tahu bahawa sebenarnya kalau imam terbatal, automatik. Ustaz, bila tak letak, dia imam ni dia jadi pecah dua tau. Tak center dengan imam. Jadi kalau timbul masalah, letak siap-siap. Letak siap-siap memudahkan pentadbiran. Siapa nak pergi dah? Jadi dia duduk belakang tu. Dia duduk di belakang akan menggantikan. Sebaik-baiknya letaklah. Sebaik-baiknya letaklah. Kalau tak letak pun tak ada masalah. Tapi sebaik-baik untuk mengelakkan macam cikgu bagi tahu tu lah. Kalau tidak, kau kaku kan. Jadi dia duduk belakang tu, replace. Ganti tempat imam. Malaysia tak ada kuliah tu. Tanya dulu. Ada Malaysia? Mana tahu lagi tak? Tak ada kuliah tu. Oh ni. Makan ada kan? Ingat ke Malaysia kuliah tak ada, makan ada. Oh tak ada dua-dua lah. Ingat ke makan, kuliah tak ada. Wallahu a'lam, mudah-mudahan sekali lagi kita sentiasa niat kena niat zikir. Oh sebelum takbir sebut subhanallah. Jangan. Itu gangguan juga. Macam kita berbisik dalam bahasa Arab kat dia. Takbir. Pergi dekat dia. Walaupun kita ramai, tapi dia tak tahu, kita seorang yang wakil. Jadi dekat dia, berselisih macam tu kaki. Allahu Akbar. Sentuh. Reverse. 1. Reverse 2. Kalau kita tak yakin dia dengar. Kalau kita dah yakin, dah biasa dengan imam, kita tak ada masalah. Sentuh itu bukan menjadi syarat untuk jadi makmum, bukan menjadi sunat, tak. Cuma kaedah segi ilmiahnya begitu, untuk menyatakan kepada imam bahawasanya belakang ada makmum. Itu je. Tak sentuh pun tak apa, tak ada masalah. Allahu Akbar. Itu aja. Dia tengoklah, kalau dia nampak, dia pun Allahu Akbar, kita pun rokok dengan dia. Confirm dia pun sambil Allah kuat lah, dia akan nampak lah. Dia pun jeli juga, pun takbir kuat kan. Ni orang apa? Hajli. Bukannya berani. Kalau semai subuh lagi lah. Semai zuhur mungkin. Lain? Kak, ada kak? Beras nak kena beli ke tak? Ayah tengok jiran sebelah beli banyak, nanti ambil beras rumah dia lah. Ada anak pergi kata, balik orang tu beli banyak beras, bawa kata elak lagi beli barang. Alhamdulillah. Rumah mana? Nombor sekian. Alhamdulillah. Nanti kita tak ada beras, kita ketuk rumah dia. Yalah, dia pun nak pahala juga kan. Musim-musim darurat kan. Jadi atau ada. Yang tu kalau Arab punya style, dia kita tarik yang tu turun belakang.
Maksudnya kita semayang dah. Tok Imam seorang kita pun mari Allahu Akbar, kita pun duduk sebelah dia. Mari orang yang ketiga, dia tak duduk belakang kan. Maksudnya dia tak duduk tak sebaris yang gitu. Dia tak turun ke belakang lah yang tadi, dia tak erti. Jadi kalau macam tu kita pergi ke depan, Allahu Akbar ke depan, pegang dia. Pegang satu, tarik ke belakang. Tapi standby tangan takut dia siku, bagi orang. Oh degil sangat, apa yang bodoh sangat ni. Ada saya dah kena dah. Kita pergi Allahu Akbar ni senyap situ. Takut apa tahu. Kita pun pergi dekat dia, tok cuin. Dia tak undur juga. Benok dia tak undur. Jadi kalau dia benok macam tu, maka kita pun terpaksa mengiring dia. Dia tak pandai lah tu, dia tak erti lah, tak faham sebenarnya. Patutnya dia dengar ke belakang, patutnya riba ke belakang untuk ruang tu, ruang untuk dua orang, kena faham. Jadi kalau tak legak, kita pergi ke depan, tarik. Macam orang Arab kata takbir Allahu Akbar, tiba-tiba celah tu kosong, ada ruang, yang kata tarik tau Arab ya. Sak tarik rapat dengan dia. Dia pun tarik pula. Kalau yang dah biasa, dia tak tarik tau, dia akan automatik kaki dia cak 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 cak. Yang sebelah pun cak 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 cak. Macam tu. Yang dia tahu, yang tak tahu dia tengok, kok dia dah hantar. Aku tak akan nak pergi kat dia mari lah tempat aku. Pulak dah. Dia main macam tu. Jadi macam tu. Okey, kalau surah ni dia tengok macam ni, mana nak mari? Kok ni ke kok ni? Jadi kok sini ataupun kok sini lah. Sebab sana ada pintu, orang sana boleh isi sana, orang sana boleh isi sana. Tapi kalau tertutup, sana terbuka, maka dari sana kena mari ke sini supaya orang datang boleh masuk ke pintu sana. Yang tengah tu dia. Kenapa kosong ke kanan? No. Pegang kepala. Tu tariklah perlahan kan. Satu. Jangan. Tak boleh. Itu 3 pergerakan besar patah. Jadi dia faham lah tu kalau kita tarik. Tak akan dia tarik. Sabar dah. Banyak kali dah saya buat. Mari dekat. Tak ada kata ada setakat ni. Kalau ada tu tak tahulah. Panggil, tarik. Mana kalau yang depan pun kita tarik. Boleh jadi dia tak faham ataupun dia tak ingat. Itu je lah. Jadi kita yang faham, yang belajar ni, kita cuba betulkan dia dengan cara yang paling baik, paling sopan. Okey. Wallahualam, selamat bercuti. Cuti Jumaat kan. Tak apa, sembahyang di rumah. Kalau kata macam tu, sembahyanglah di rumah. Yang azan lah. Yang di rumah lah. Suami-suami yang baik, jadilah imam kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam barakatillah. Wallahualam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul Asr. والعصر إلا الذي حق